Ramai yang mungkin telah maklum bahawasanya Nabi Muhammad SAW mengerjakan haji dalam Islam ini satu-satunya pada tahun ke-10 Hijrah, iaitu di tahun terakhir hayat baginda SAW, dan kembali dari mengerjakan haji ini lebih kurang dalam 3 bulan sahaja wafatlah baginda SAW. Jadi mari kita tinjau sepintas lalu sempena dengan kedatangan bulan Zulqa'dah yang mulia ini. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita menyambung bicara daripada sirah Sayyidil Mursalin dan bersempena dengan kedatangan bulan Zulqa'dah ini dan juga peristiwa-peristiwa sekitar tahun ke-7 Hijrah. Saya nak lompat sikitlah daripada bicara kita tentang perang Khandaq yang lalu. Saya nak bicarakan sedikit berkenaan dengan ke-11 Hijrah. Iaitu haji, tentang haji daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ramai yang mungkin telah maklum bahawasanya Nabi Muhammad SAW mengerjakan haji dalam Islam ini satu-satunya pada tahun ke-10 Hijrah, iaitu di tahun terakhir hayat baginda SAW, dan kembali dari mengerjakan haji ini lebih kurang dalam 3 bulan sahaja wafatlah baginda SAW. Jadi mari kita tinjau sepintas lalu sempena dengan kedatangan bulan Zulqa'dah yang mulia ini, yang mana selepas Zulqa'dah Zulhijjah, tak lama dah kita sebenarnya. Ini dah berapa Zulqa'dah ni? Dah 16 kan? 16 Zulqa'dah, maknanya lebih kurang dalam 14 hari campur dengan 10, jadi lebih kurang dalam 24 hari saja lagi, ataupun 23 hari saja lagi akan tibalah kepada kemuncak musim haji tadi, Baik. Pada tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah SAW mengerjakan haji wada', ataupun boleh juga disebut haji wida', ikut slang lah. Yang betul ikut nahunya wada', tapi ada juga orang-orang Arab yang menyebut wida', Baik. Dinamakan wada' kerana wada' ni bermaksud selamat tinggal, selamat tinggal. Jadi haji tahun ke-10 ini digelar sebagai haji wada', iaitu umpama haji Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selamat tinggal kepada umat dia, umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dinamakan haji wada'. Dan inilah satu-satunya ibadah haji yang dikerjakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hayat baginda selaku seorang rasul. Manakala sebelum dilantik menjadi rasul, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan 3 kali haji. Dan pada tahun ke-10 Hijrah ini, ibadah haji yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umpama pembetulan, overhaul kepada keseluruhan ibadah haji yang telah dikerjakan oleh orang-orang jahiliah Quraisy sejak zaman berzaman. Konon-kononnya mereka fikir ibadah haji mereka itu adalah ibadah haji yang dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Antara penyelewengan dalam ibadah haji oleh orang-orang Quraisy ini, tuan-tuan agak apa dia? Apa dia agak-agaknya? Boleh agak? Wukuf. Wukuf bagi orang-orang Quraisy bukan di Arafah. Jadi yang di Arafah itu untuk orang-orang yang luar Quraisy, luar Mekah. Jadi orang Mekah ni dia tak wukuf sampai ke Arafah. Jadi dia wukuf di mana?
Dia wukuf di Muzdalifah, tuan-tuan ya, wukuf di Muzdalifah. Jadi pada tahun ke-10 Hijrah ini, Rasulullah SAW bayangkan dengan hanya berpakaian izar dan rida. Izar tu kain sarung, makna kain bawah, itu dipanggil izar. Janganlah pula bila sebut kain sarung, tuan-tuan terbayang macam pakai kain plekat yang kita pakai pada malam ini, kan? Kain ihram bagi lelaki itu hanya 2 helai kain lepas yang tidak bercantum dan tidak juga bersarung, tuan-tuan ya. Ini pakaian ihram yang diperkenalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menepati ibadah haji Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Jangan pula nanti tuan-tuan tertanya-tanya, kenapa ustaz duk sebut Nabi Ibrahim dengan Ismail saja? Nabi-nabi sebelumnya tak kerjakan haji ke? Tuan-tuan, ibadah haji di Makkah ya, sebagaimana wukuf di Arafah dan sebagainya ini hanya bermula bahkan anugerah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kerana ketaatan, kepatuhan dan juga kejayaan baginda mengikut segala perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala anugerahkan kepada Ibrahim dan juga Ismail satu ibadah namanya ibadah haji yang dikerjakan sampai ke hari ini. Kalau ikutkan kepada Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu berlaku 2000 sebelum Masihi. Berlaku 2000 sebelum Masihi. Jadi tuan-tuan, kalau begitu sekarang ini berapa tahun Masihi? 2023 Masihi. Dan ibadah haji tidak pernah tidak dikerjakan setiap tahun. Bahkan kalau nak kira dengan tahun matahari ini, tahun Masihi lah maknanya ya. Tahun Islam itu, tahun Hijrah itu dikira berdasarkan pergerakan bulan. Manakala tahun Jajarian ini dikira berdasarkan pergerakan matahari. Sudah lebih sebenarnya. Bahkan ada dalam satu tahun matahari ini ya, yang dikerjakan 2 kali ibadah haji. Contoh, tahun 2006. Tahun 2006, ibadah haji pada bulan 12 sekali. Lepas tu tuan-tuan, pada bulan 1. Pada bulan 1, 2006 sekali. Bulan 12, 2006 sekali. Jadi tuan-tuan, kalaulah dikatakan ibadah haji itu tidak pernah dikerjakan, setiap tahun dikerjakan, sejak daripada 2000 sebelum Masihi, sejak daripada Ibrahim menerima wahyu supaya membina Kaabah dan juga ditawaf dan juga seterusnya diwukuf di Arafah dan sebagainya, sampai ke hari ini secara mudahnya kita kata apa? 4023 tahun. Maknanya ibadah haji tahun ini ibadah haji ke 4023, siri 4023. Bahkan lebih daripada itu lagi jumlahnya. Sebab ada sela tahun tertentu ibadah haji itu dikerjakan 2 kali setahun mengikut tahun Masihi ataupun tahun Jajarian ataupun tahun matahari. Kan? Saya gelar tahun matahari itu sebab apa? Sebab perkiraan Januari, Februari, Mac ini berdasarkan peredaran matahari. Manakala tahun qamari, tahun bulan pula, boleh dikatakan tuan-tuan, seluruh bangsa ada dia punya tarikh masing-masing. Ya, seluruh bangsa ada tarikh masing-masing. Cina contohnya, ya, dia ada Chinese Lunar Year. Apa maksud lunar? Lunar tadi ialah bulan, sebenarnya tuan-tuan, ya. Samalah kita mengikut tadbiran bulan-bulan hijrah juga berdasarkan peredaran bulan, moons. Gitu tuan-tuan, ya tak? Jadi itulah dia. Mungkin ibadah haji ini, saya ingat tahun 2006 lah yang latest, yang ibadah haji sampai 2 kali tu, tak ada lagi asal selepas tu kan. Jadi kalaulah misal kata 30 tahun sekali akan berlaku 2 kali haji dalam 1 tahun, makna kata ibadah haji yang tahun ini mungkin siri yang ke 4050 boleh jadi kan. Itulah hebatnya ibadah haji yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Okey. Jadi tuan-tuan, ibadah haji yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 Hijrah ini
mengejutkan orang-orang Quraisy sebab selama ini mereka duk wukuf di Muzdalifah, tak keluar dari Muzdalifah. Tiba-tiba Nabi dengan hanya memakai 2 helai kain izar di bawah dan kain rida di atas di badan, mengenderai unta. Tuan-tuan, agak-agak sanggup ke kalau kita pakai 2 helai kain ihram itu naik motor kan? Sanggup? Itu pun tak sanggup dah, takut terselak lah, tak apa kan. Jadi bayangkan Nabi SAW mengenderai unta baginda Al-Qaswa itu, menghalau orang-orang Arab Quraisy ini supaya keluar dari Muzdalifah, ya, masuk ke Arafah, tuan-tuan. Itu yang Nabi SAW sebut Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah, dengan menjerit baginda mengelilingi orang-orang mengerjakan haji pada tahun tersebut supaya keluar ke Arafah, tuan-tuan, ya. Itu contoh bagaimana rosaknya ibadah haji yang sampai kepada tangan Quraisy pada tahun-tahun tersebut, ya. Sedangkan mereka mendakwa ibadah haji mereka ini sama seperti ibadah haji Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika Nabi SAW menghalau mereka ni masuk ke Arafah, mereka kata apa? Mereka kata, kami mahu mengerjakan haji seperti mana Ibrahim alaihissalam. Kami tak nak kerjakan haji cara ni. Kan? Ada yang melawan juga, tuan-tuan. Maka Nabi SAW menjawab, inilah ibadah haji Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya? Itulah dia proses tarbiyah tadi, memang memakan masa. Baik. Baginda keluar mengerjakan haji pada 5 Zulqa'dah tahun 10 Hijrah dan melantik Abu Dujanah Al-Ansari sebagai pengganti baginda di Madinah. Bilangan muslimin yang menyertai rombongan haji Rasulullah SAW ini seramai 90,000 jemaah. Benar seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kamu akan lihat apabila kemenangan apabila kemenangan dan kejayaan itu dicapai, maka berduyun-duyun manusia memeluk Islam. Ya, berduyun-duyun manusia itu memeluk Islam. Ternyata selepas daripada pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, maka umat manusia terus datang ke Madinah untuk belajar tentang Islam, tuan-tuan, ya. Jadi bayangkan, perang apa yang paling latest? Perang Khandaq. Perang Khandaq 3,000 tentera. Kemudian perang Khaybar 3,000 tentera juga. Latest sekali ialah peperangan ataupun pembukaan kota Mekah. Nabi berjaya mengumpulkan 10,000 orang tentera muslimin pada tahun 8 Hijrah, ya. Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijrah, Nabi membuka kota Mekah dan bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam 10,000 tentera. Bayangkan. Tapi setelah menang ke atas kota Mekah, memiliki kota Mekah, maknanya manusia mula datang memeluk Islam dan juga belajar tentang Islam. Baik. Kemudiannya, pada tahun 10 Hijrah ketika Nabi SAW nak mengerjakan haji, yang keluar ikut rombongan Nabi ini 90,000 orang. Cuba tuan-tuan bayangkan bagaimanakah rombongan yang keluar bersama-sama Nabi ini, semuanya putih, kan tuan-tuan, khasnya lelaki, putih berjalan sepanjang padang pasir, ya. Keluar 90,000 jemaah pada 5 Zulqa'dah mengikut pandangan daripada ulama-ulama falak. Tarikh Nabi keluar 5 Zulqa'dah. Baik, Rasulullah SAW berihram ketika menaiki tunggangannya, kemudian mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Itu adalah kalimah talbiyah. Talbiyah, kenapa dipanggil talbiyah? Talbiyah bermaksud menyahut seruan Tuhan dengan segera. Ambil daripada kalimah labbaik Allah. Apa maksud labbaik? Labbaik maknanya panggilanmu ya Allah segera disambut. Panggilanmu disambut. Panggilanmu disambut. Tiada sekutu bagimu, panggilanmu disambut. Itu yang labbaik Allah tu. Jadi dia Arab ini dia guna istilah
Kalau contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan tahu apa dia punya apa nama kita kata apa, short term bagi bismillah ni? Tahu apa dia? Basmalah dia panggil. Short term dia. Alhamdulillah, short term dia apa? Tahmid, tuan-tuan, tahmid. Allahu Akbar, short term dia takkan tak boleh agak kot. Takkan tak boleh agak kot. Takbir, tuan-tuan. Takbir, ya. Lagi, la ilaha illallah, short term dia apa? Tahlil. Tu dia kata tahlil, itulah dia. Tahlil tu bermaksud menyebut la ilaha illallah. Istirja. Apa short term bagi istirja ni? Untuk apa? Apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja, tuan-tuan. Dia punya short term dia. La hawla wa la quwata illa billah. Ataupun nak tambah lagi al-aliyyil azim. Short term dia apa? Jarang guna kan? Hauqalah. Itu istilah dia. Ya, kalau Arab sebut bacalah hauqalah, maka maksudnya la haula wala quwwata illa billahil azim, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa dia? Ta'awuz, tuan-tuan. Ya, itu dia. Banyak lagi short term, menarik, ya. Jadi sebab itulah saya pernah pergi ke rumah seorang budak Arab masa saya belajar dulu. Ya, di Mesir dulu. Rumah budak Arab ni di kampung, tuan-tuan. Kampung dia tanam padi dan tanam gandum, tuan-tuan. Masa saya pergi tu saya kata, wah, Masya Allah, saya kata, ya, padi tengah menghijau. Dia kata bukan padi ni. Ini adalah gandum. Orang saya pun tengok, lain pokok gandum dengan pokok padi ni, kan. Dia baru ni lah. Dia baru tak berbuah lagi masa tu, kan. Jadi tuan-tuan, kawan saya ni samalah seperti mana kita orang Melayu. Sampai di rumah, mak pun masuk dapur buat air. Maka dia pun panggil lah kawan saya ni, nama Muhsin. Muhsin, mak dia panggil dari dapur, kan. Apa Muhsin jawab? Kawan saya ni. Dia jawab apa? Kalau kita budak Melayu ni kan, yo, kan. Tu dia. Ada juga jawab yo. Ada. Arab jawab, tuan-tuan, labbaika ya ummi. Masya Allah. First time saya dengar labbaik ya ummi. Sedangkan masa tu saya dah pergi umrah pun, ya. Jadi kita pun first time pergi umrah dah tahulah kalau sebut labbaik ini labbaik Allah, yalah, kan. Rupa-rupanya dia menghormati ibunya tadi, labbaika ya ummi. Aku segera datang wahai ibuku. Dia pun masuk ke dapur, angkatlah air dalam dulang tu, kan. Iaitu secawan teh yang pekat dan manis melenting. Itu dia tu Arab, kan. Saja nak buka cerita sikit tentang talbiyah ni tadi, ya. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Makkah dan bermiqat di mana? Bermiqat di Zulhulaifah ataupun Bi'run Ali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mula bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, sepanjang perjalanan. Jika tidak ada aral, perjalanan Mekah dengan Madinah Mekah pada masa itu 11 hari menggunakan unta dan kuda. Kalau ada aral, maka dia boleh pergi sampai ke tahap 3 minggu. Ya. Kalau tidak 10 ke 2 minggu. Tapi kalau ada aral, maka 3 minggu lah. Itulah tempoh perjalanan pada masa itu. Jadi bila Nabi keluar 5 hari bulan, bermakna Nabi sampai di Mekah itu sebelum 1 Zulhijjah lagi lah, ya. Baik. Rasulullah SAW sentiasa meneruskan perjalanannya hingga sampai di Thaniyatul Qada' pada waktu pagi. Apabila melihat Kaabah, maka baginda pun berdoa, ya Allah, tambahlah kemuliaan, keagungan, pengaruh dan kebaikan padanya. Ya. Ni doa ini ada dalam buku doa buku haji, buku doa haji dan umrah, tuan-tuan, ya. Kemudian tuan-tuan, buku yang saya rujuk ni dia ringkas sikit cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sampai masuk ke Mekah, dia tidak terus pergi ke Kaabah. Nabi sampai di mana? Di Bi'run Tua. Bi'run Tua iaitu mula-mula pintu masuk tanah haram Mekah. Sampai hari ini pun
Bi'run Tua itu masih ada. Tempat itu masih bernama Bi'run Tua, cuma cara dia eja dalam Rumi itu menyakitkan hati sikit. Sebab apa? Dia eja Bi'run. Bi'run ni ba hamzah ra, Bi'run. Telaga, maknanya telaga tua. Jadi dalam bahasa, dalam tulisan Rumi dia eja macam mana? B-E-E-R-T-U-W-A. Jadi biar tua. Tak sedap sikit dengar kan. Jadi Nabi bermalam di Bi'run Tua itu, jika tidak silap saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Makkah pada 5 hari bulan Zulhijjah. Maknanya sebulan jugalah perjalanan Nabi. Mungkin sebulan ini disebabkan banyak menyinggah, ya, berehat, dan rombongan pun ramai 90,000 orang. Nabi menyinggah itu untuk apa? Untuk memanggil umat Islam supaya datang mengerjakan haji bersama-sama baginda. Jadi sebab itulah yang mengerjakan haji pada tahun tersebut mencecah 104,000 orang. 90,000 yang dah datang bersama-sama Nabi ni, dan mungkin juga di tengah jalan ada orang nak ikut. Nabi galakkan ikut semuanya, tujuan supaya mereka melihat ibadah haji yang sempurna ni tadi. Jadi tuan-tuan, pada tahun 8 Hijrah, selepas berjaya mengambil semula kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya berkenaan dengan tahun 8 Nabi tak ditanya. Nabi balik je ke Mekah, ke Madinah, dan semua pun faham bahawa Nabi tak nak buat haji pada tahun 8 Hijrah tu tadi. Okey. 9 Hijrah, ya, 9 Hijrah, sahabat-sahabat mula bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, tak nak buat haji ke tahun ni?" Jadi tuan-tuan, Rasulullah SAW menghantar Abu Bakar As-Siddiq dengan beberapa tunjuk ajar daripada baginda untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijrah itu, dan Abu Bakar digelar sebagai Amirul Hajj, ketua rombongan haji. Maka tahun 10 Hijrah barulah Nabi menyatakan dia sendiri nak pergi haji, ya. Jadi tuan-tuan, sampai di satu tempat namanya sampai di Bi'run Tua, Nabi berehat situ sehari semalam, mandi, manda dan sebagainya. Pagi esoknya, iaitu pada 6 Zulhijjah, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi menuju ke Kaabah. Nak naik dari Bi'run Tua ke Kaabah tu dia kena naik bukit dulu. Turun duduk atas puncak bukit tu barulah nampak Kaabah tadi, ya. Maknanya zaman tu tuan-tuan, ya, saya masih ingat masa saya bertugas dengan tabung haji lagi, sekitar 10 tahun dulu. Masa tu bas pun tidak secanggih bas sekarang, ya. Apatah lagi kalau nak banding dengan kereta api laju tu, kan. Bas ni tuan-tuan, bila sampai je dekat masuk Mekah, masuk Bi'run Tua, bas ni matikan aircon. Siapa sempat, tuan-tuan, dalam 10 tahun dulu, siapa sempat lagi dengan apa yang saya sebutkan ni, bas ni matikan aircon bila dah masuk Mekah. Sebab apa? Ya. Jadi jemaah di belakang ni pun bising, "Ustaz, aircon ni panas Ustaz, panas." Sebab nak naik tu tinggi lagi pada masa tu. Sekarang ni tuan-tuan, saya kata mana bukit yang dulu 10 tahun, 15 tahun dulu ya, yang bas terpaksa tekan gear dia tu, tekan minyak, bunyi bas tu bising tu, dia matikan aircon tu sebenarnya sebab dia nak supaya pick up naik ni. Kan? Naik atas tu barulah nampak Kaabah. Lah ni tak nampak tuan-tuan. Bukit tu tak ada. Lah ni masuk je sampai Bi'run Tua tu, nampak dah Kaabah kat sana. Rupanya bukit tu telah diratakan, ya. Itulah nama tempat tu Hujun namanya. Mungkin dari kalimah itulah orang Melayu ambil hujung, tuan-tuan, dah. Hujun nama tempat tu. Maknanya memang dah hujung Mekah dah. Jadi tuan-tuan, setelah Nabi bermandi manda 5 Zulhijjah itu bermalam di Bi'run Tua, 6 Zulhijjah baru Nabi SAW naik ke bukit dan turun bukit pergi tawaf, tuan-tuan, ya. Pergi tawaf. Kemudian Rasulullah SAW tawaf di Kaabah, istilam Hajarul Aswad, dan mendirikan 2 rakaat solat sunat Kaabah, solat sunat tawaf di makam Ibrahim. Kemudian meminum air Zam-Zam dan mengerjakan sa'i di antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 pusingan ataupun 7 laluan sambil menunggang untanya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'i antara Safa dan Marwah itu Nabi menggunakan unta, boleh naik. Itu yang bila jemaah haji sekarang ni duk tanya, "Ustaz, boleh ke naik skuter ni?" Kan skuter elektrik tu untuk sa'i, untuk tawaf tu.
Saya kata boleh, Nabi pun naik unta. Tak ada masalah ya. Untuk sa'i boleh, untuk tawaf pun boleh sebenarnya ya. Cuma tuan-tuan kalau nak naik guna skuter, naik atas tu jauh lah pusingan. Satu pusingan tu ingat 3 kali daripada pusingan tawaf dekat Kaabah ni. Tapi apakan daya, masa PKP baru-baru ni memang dia suruh kita nak tawaf sunat naik atas guna skuter. Jadi tuan-tuan, Nabi pun bersa'i di Safa dan Marwah sebanyak 7 kali berulang-alik. Apabila baginda mendaki bukit Safa, baginda mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, la syarikalah ya. Ataupun bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, Allah yang melaksanakan janji-janjinya dan menghancurkan tentera Ahzab ya. Ni yang disebut juga di dalam takbir Aidil kita, Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Pada 8 Zulhijjah ya, 8 Zulhijjah Nabi SAW menuju ke Mina dan bermalam di Mina. Itu yang sunnahnya, bermalam di Mina. Tapi kalau kita ikut kata Abu Haji ni, biasanya dari Mekah 8 Zulhijjah terus pergi ke Arafah. Maka bermalamlah kita di Arafah. Sedangkan pada 8 Zulhijjah itu sepatutnya bermalam di Mina. Jadi pada pagi 10 Zulhijjah, pada pagi 9 Zulhijjah barulah mereka ini bergerak menuju ke Arafah. Jadi mungkin tabung haji ada maslahat dia juga kenapa dia tak boleh buat macam tu. Tapi sebenarnya tabung haji secara dasar terbukanya membenarkan pakej-pakej haji yang selain daripada tabung haji travel and tours neighborhood itu, tuan-tuan, untuk mereka keluar dari Mekah 8 Zulhijjah menuju ke Mina, bermalam di Mina dulu, kemudian pada pagi 9 Zulhijjah barulah mereka menuju ke Arafah. Jadi ada pakej-pakej haji swasta yang buat begitu. Dan itu memang sunnah tuan-tuan ya. Baik. Khutbah wada'. Selamat Rasulullah SAW. Pada hari ke-9 Zulhijjah baginda menuju ke Arafah. Di sana baginda SAW menyampaikan khutbahnya yang mulia yang menjelaskan semua asas-asas dan cabang-cabang agama. Teks khutbahnya adalah seperti berikut, lebih kurang maknanya: segala puji bagi Allah, kita memuji, meminta pertolongan, beristighfar dan bertaubat kepadanya. Kita berlindung dengannya daripada kejahatan diri dan keburukan amalan kita. Sesiapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tiada siapa yang akan boleh menyesatkannya. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak ada siapa yang boleh memberikan hidayah kepadanya. Itulah khutbah Nabi SAW yang panjang lebar. Kalau saya nak baca ni, ada 4 muka surat semuanya. Jadi saya baca secara ringkas gitulah ya. Pada hari tersebut juga, pada hari wukuf di Arafah itu, pada 9 Zulhijjah, turunlah ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitum wa ma zubiha 'ala nusubi wa in tastaqsimu bil azlam zalikum fisq. Sadaqallahu azim ila akhir ayat ya. Itu ayat ketiga suratul Maidah yang Allah Taala turunkan pada 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijrah ya. Yang bermaksud apa dia? Diharam kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah menyebut selain daripada nama Allah. Daging binatang mati kerana tercekik, daging binatang mati kerana dipukul, yakni bukan disembelih ya. Daging binatang yang mati kerana terjatuh, daging binatang yang mati kerana ditanduk binatang lain kerana berkelahi. Ya tuan-tuan, panjang ayat ni. Jadi tuan-tuan boleh baca ayat ni di ayat ketiga surah Al-Maidah. Okey. Turun ayat ni tuan-tuan ya. Maknanya pada masa itu penurunan wahyu melalui jalan Jibril alaihissalam terus berlangsung pada masa itu ya. Bayangkan. Bukan suatu perkara yang pelik apabila kaum muslimin menjadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari perayaan dan bergembira. Di mana pada hari tersebut telah menzahirkan kesyukuran kepada Allah atas nikmat yang besar. Maka sebab itulah kita pada 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah digalakkan untuk bertakbir. Sama ada takbir takbir secara muassalat ya, ataupun secara dipanggil apa? Allah istilah dia muqayyad ni tadi. Maknanya kita selepas pada
takbir raya 10 Zulhijjah tu, kita kan ada tempoh untuk bertalbiyah, bertakbir. Jangan talbiyah, tuan-tuan. Kita tidak disunatkan bertalbiyah, kita yang tak berihram ini, ya. Jadi kita bertakbir sampai berapa bulan? 13 hari bulan. Tapi dia muqayyad, iaitu dia selepas solat fardu saja. Jadi dalam sama juga masa nak sembelih lembu kan, masa nak korban tu, ada kepatut. Dah baring lembu dah, pisau pun dah ready dah. Dia takbir Allahu Akbar, Allah, sekali lembu tu bingkah bangun kan, semangat dengan takbir, baru tahu kan. Sebenarnya tuan-tuan, tak perlu kita takbir raya masa dekat lembu nak disembelih tu, tak perlu. Tu siapa ajar tu. Yang perlunya Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, potong, tuan-tuan. Itulah saja, ya, sunnahnya. Jadi jangan duk buat pelik sangat. Ni minta maaf lah tuan-tuan, ya, benda-benda macam tu seelok-eloknya kita permudahkan ketika hari raya korban nanti, ya. Kita yang tak pergi haji, kita ada korban, ya. Itulah istimewanya. Yang pergi haji dan korban, lagilah manfaatnya, ya. Jadi apa dia yang saya nak minta sangat tahun ni, ya? Jual beli lembu. Jual beli lembu, jangan hari nak sembelih pagi itulah jual beli lembu, tuan-tuan, kan. Ataupun binatang korban, beli siap-siap, ya, bayar siap-siap dan sebagainya. Jangan hari itulah juga. Kalau kat kampung nampak sangat lah, ya, tuan lembu pegang je tali, siapa nak beli lagi ni, siapa nak bayar, hari tu baru nak bayar. Katalah 700 sebahagian, dia pun kira kan. Lepas tu tuan tu kira, okey, tariklah tali ni, tanda aku dah menjual kepada kamu, kan. Permudahkan, bayar siap-siap, apa salahnya. Lepas tu hari tu jugalah nak wakilkan kepada si penyembelih, ya. Ini nama Asma' Soleh, Ahmad bin Kasim Selamat dan sebagainya. Jadi bayangkan 7 orang, satu nama, satu potong ni, tuan-tuan. Dia nak ingat dalam kepala dia, inilah apa ni, korban bagi Kasim Samak Kasim. Silap hari bulan, terpotong ibu jari. Na'udzubillah, kan. Tuan-tuan, tak perlu wakil. Kalau tuan-tuan dah ada, tuan-tuan dah tercegat dekat situ, tak payah wakil kepada si penyembelih tu. Tuan-tuan niat sendiri je. Niat bukannya lafaz apa, nawaitul qorbana ke begitu. Tak ada, tuan-tuan, ya. Niat dalam hati je, inilah korbanku pada tahun ini. Jadi penyembelihnya ready, bismillah, Allahu Akbar. Itu je dia. Itu je kerja dia. Melainkan memang tak hadir. Dia ambil bahagian tapi dia tidak hadir. Barulah dia niat. Jadi sekadar 1-2 nama tu selesa lah si tuan ni, si penyembelihnya. Jadi yang 5 lagi yang ada, sila niat sendiri, kan. Pelik duk wakil niat pula, kan. Kawan tu nak sembelih, nak asah pisau lagi. Macam itulah, ya. Jadi tuan-tuan, balik kepada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ayat ketiga surah Al-Maidah ini pada hari wukuf tersebut, yang mana peringatan pada hari wukuf ini ialah tentang makan. Ya, kehalalan makan, diharamkan makan bangkai, darah, daging babi, daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, ya. Daging binatang mati kerana tercekik ataupun bangkai lah, senang cerita, Allah Ta'ala haramkan pada hari tersebut dengan muktamadnya, dengan turunnya ayat ini, ya. Nanti dia akan ditanya, bahkan pada masa itu ditanya pula, habis tu apa yang dihalalkan untuk kami ya Rasulullah. Maka sebenarnya yang disebut haram di dalam ayat ini sikit sangat je. Jadi jadi Rasulullah SAW menjawab, yang tak disebut dalam ayat itu halal lah, kan. Gitu. Jadi tak payahlah tanya, Allah banyaknya haram, ya. Yang halal yang mana? Yang tak disebut lah. Itu dia. Yang tak disebut itu semuanya halal. Begitulah ceritanya. Apa moral of the story daripada peristiwa ini, tuan-tuan, ya dah? Apa dia? Haji, nak buat perhimpunan haji, Allah Ta'ala turunkan persoalan makanan, apa yang diharamkan dan sebagainya. Tuan-tuan, yang nak masuk ke mulut kita dan mulut anak-anak isteri kita ni, pastikan ia memang halal lagi tayyib, tuan-tuan. Sebab ini soal makanan, kan. Orang dah tengok dah warung tu kotor sangat, cara dia ambil air basuh pinggan apa kotor. Tunggu buat apa lagi? Tak payah tunggulah, cabut je lah, kan. Tinggalkan. Sebab apa? Sebab persoalan makanan ini akan memastikan usus kita tak dibersih atau tidak sebenarnya.
Itu satu perkara. Perkara yang kedua ialah kalaulah Allah Ta'ala mengharamkan bangkai lah, apa binatang tercekik, binatang yang tak sempat disebut nama Allah masa sembelih dan sebagainya, bagaimana pula dengan perkara-perkara yang haram secara maknawi? Apa dia ni? Haram secara maknawi ni rasuah. Ya. Rasuah ataupun apa lagi istilahnya, ya. Apa-apalah istilahnya, yang penting maksudnya rasuah. Kan? Jadi samalah juga yang nak dibawa masuk ke dalam diri kita ini, biarlah perkara-perkara yang halal lagi tayyib. Rasuah itu sebenarnya lebih jijik daripada binatang-binatang yang Allah Ta'ala haramkan ini sebenarnya, ya. Bahkan ia sama seperti memakan hak orang lain, selain daripada perbuatan itu perbuatan khianat contohnya. Jadi ini moral of the story. Kenapa tengah sibuk-sibuk berwukuf ini Allah Ta'ala turunkan persoalan makanan. Yang ketiga, musim haji ini khasnya masa berwukuf di Arafah itu, kan manusia datang dengan segala macam jenis rupa manusia jumpa ada belaka, kan tuan-tuan. Maka pada masa inilah masa yang paling sesuai untuk kita menyampaikan khutbah, ya. Menyampaikan peringatan. Jadi peringatan pertama ialah pasal apa? Pasal hak-hak makanan ni tadi, ya. Okey. Ya, 5 minit lagi. Kata, ingatkan dah masuk dah. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika menghalau manusia-manusia tadi masuk ke Arafah, sampai kat situ Nabi berdiri. Berdiri di mana? Di Wadi Urainah namanya, Wadi Uranah, ya. Wadi Uranah ini sempadan antara tanah haram dengan tanah halal, antara Muzdalifah dengan Arafah. Nabi sengaja berdiri dan Nabi mula berkhutbah. Khutbah, tuan-tuan. Berkhutbah tadi, masuklah zuhur. Masuk zuhur, Nabi bagi isyarat dekat Bilal supaya azan zuhur. Dan Nabi pun duduk seketika, sebab memang khutbah ni dia kena duduk antara dua khutbah tadi, kan. Dan duduk seketika saja, dalam keadaan Bilal masih azan, Nabi SAW pun bangkit melangkah masuk ke sempadan Arafah. Tadi Nabi berada di Wadi Uranah, sempadan. Jadi dia masuk ke Arafah dan Nabi menyambung khutbah kedua dalam keadaan Bilal masih azan. Dan habis azan, Nabi bagi isyarat kepada Bilal supaya iqamat. Sepanjang iqamat, Nabi masih lagi berkhutbah, sehinggalah Bilal habis khutbah, barulah Nabi pun, ya, Nabi SAW pun berhenti khutbah dan mengetuai solat zuhur dan asar secara jamak, tuan-tuan, ya. Itu berlaku di mana? Berlaku betul-betul di sempadan Wadi Uranah dan juga Arafah. Atau tuan-tuan sekarang ini berlaku kat mana? Dekat sebuah masjid yang hanya digunakan sehari dalam setahun, itu Masjid An-Namirah. Masjid An-Namirah. Kenapa Nabi buat begitu? Nabi nak membagi isyarat bahawasanya waktu wukuf itu bermula setelah masuk waktu zuhur. Ya. Pada 9 Zulhijjah. Jadi kita sampai pagi ke, kita sampai malam tadi ke, itu belum berwukuf. Wukuf hanya bermula pada waktu zuhur, ya. Jadi jangan peliklah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi isyarat supaya Bilal terus azan dan iqamat sedang dia bercakap, sedang baginda bercakap. Sebenarnya nak supaya tertanam dalam minda umat Islam pada masa itu yang katanya 104,000 orang, bahawa inilah waktu wukuf dan di sinilah wajibnya wukuf tu tadi, ya. Semua perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dicatatkan oleh seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir ini dia mencatat semua perjalanan haji Rasulullah SAW dari Muzdalifah sampailah kepada baginda SAW kembali semula ke Madinah, ya. Itu dia hadis Jabir bin Abdullah. Jadi tuan-tuan, kepada mereka yang hendak mengetahui tentang perjalanan haji Rasulullah SAW, maka mesti baca hadis Jabir, ya. Jadi kadang-kadang kita dengar orang beritahu je dan kita percaya orang tu ustaz lah, kan.
Maka dia ceritalah apa-apa pun, kita pun pakai telannya terus, tak ada soal jawab dah. Sedangkan kalau nak tahu tentang haji Rasulullah SAW ini, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia telah mengamati dan juga merakam dalam minda dia segala perjalanan Nabi SAW, dan disampaikan pula kepada sahabat-sahabat yang menulis hadis ni, yang mengumpul hadis ini selepas kewafatan Rasulullah SAW. Begitulah canggihnya ya para sahabat ridwanul alaihim ini. Daya ingatan mereka kuat dan sebagainya. Mereka lah kemudiannya yang menjadi pewaris kepada risalah Muhammadiyah ini ya. Jadi siapa-siapa yang nak berkecimpung dalam bidang haji dan umrah, siapa-siapa yang hendak menambah pengetahuan ya, maka dia mesti baca hadis Jabir ya, mesti baca hadis Jabir. Jadi kalau hadis Jabir pun tak kenal, macam mana dia nak tahu asas kepada hukum hakam ibadah haji ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk kita semua ya. Jadi tuan-tuan, seterusnya Nabi SAW bukan berkhutbah di satu tempat saja, bukan. Bahkan Nabi pusing satu Arafah tadi dan mengulang-ulang isi kandungan khutbah yang sama, termasuklah Nabi berdiri di Jabal Rahmah kerana itu tempat tinggi ya. Baik, sekadar itu saja untuk malam ni. Semoga ada manfaatnya daripada bicara kita secara ringkas tentang perjalanan haji Rasulullah SAW. Kalau kesempatan dalam bulan depan saya sambung lagi ya. Sengaja saya start awal-awal. Kalau kesempatan semoga apa, takut nanti kita Rabu pertama sempat kot rasanya kan. Sempat rasanya sebelum tiba raya haji, saya nak berikan pandangan tentang peristiwa haji wada' ini, termasuklah kemuncaknya khutbah wada' ya. Apakah itu khutbah wada'? Dan khutbah wada' ini dia tidak dikhutbahkan sekali saja, tidak, bahkan sekeliling Arafah itu ya. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shallallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.